الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi insyaAllah malam ni kita masuk kepada tajuk peringkat-peringkat dakwah Islamiah semasa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Seruan Islam semasa hidup Rasulullah telah menempuhi 4 peringkat yang berlainan, iaitu peringkat yang pertama, seruan secara sulit memakan masa selama 3 tahun. Peringkat yang kedua, seruan secara terang-terangan tanpa kekerasan berjalan sehingga berlakunya hijrah. Peringkat yang ketiga, dakwah secara terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri berjalan sehingga pembukaan Mekah Mukarramah. Dan peringkat yang keempat, dakwah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan dakwah. Dalam peringkat inilah dipraktikkan syariat Islam dan perintah berjihad diturunkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita masuk kepada tajuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum ni kita berbincang berkenaan dengan peringkat awal kehidupan Nabi, sebagai seorang kanak-kanak, sebagai seorang remaja, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang yang dihormati, sebagai seorang bangsawan, dan kemudian akhirnya Nabi terima wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu bermulanya fasa kenabian. Dan kemudian daripada itu, selepas fasa kenabian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui 4 peringkat. Peringkat yang pertama ialah dakwah secara senyap-senyap. Peringkat yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan dalam keadaan ditindas, dalam keadaan tidak berlakunya kekerasan sehingga berlakunya hijrah. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga ialah dakwah secara terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri dan berjalan sehingga berlaku pembukaan Mekah. Dan yang terakhirnya ialah dakwah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan dakwah. Dalam peringkat inilah dipraktikkan syariat Islam dan juga perintah berjihad diturunkan. Ini 4 peringkat yang insya-Allah kita akan berbincang satu demi satu insya-Allah. Jadi pada malam ni kita masuk berkenaan dengan kisah Nabi peringkat awal yang melaksanakan seruan secara sulit. Nabi Muhammad SAW telah pun memerlukan tugas yang telah dipertanggungjawab ke atas baginda, iaitu berdakwah secara sulit, menyeru manusia Arab supaya menyembah Tuhan yang Maha Esa dan menyingkirkan penyembahan berhala. Ianya dijalankan secara sulit agar kafir Quraisy tidak terperanjat dengan seruannya ini, kerana mereka semua terlalu fanatik dengan penyembahan berhala. Sebagai langkah yang pertama, diajaknya mereka yang karib dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, atau mereka yang kenal dan rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara mereka yang mula-mula menyebut seruan baginda ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini yang paling awal yang menerima Islam sebagai isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, yakni orang suruhan ataupun anak angkat Nabi, Abu Bakar bin Quhafah ataupun Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu dia punya gelaran, nama penuh ialah Sayyidina Abu Bakar bin Quhafah. Sayyidina Utsman bin Al-Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan mereka yang lain radhiyallahu taala anhum. Waktu ini Sayyidina Umar belum masuk Islam. Ini antara yang awal yang masuk Islam di peringkat dakwah secara sulit ataupun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Semua mereka ini telah bertemu dengan Rasulullah secara sulit. Bila mereka hendak melakukan ibadat, mereka akan pergi ke lorong-lorong Mekah yang jauh dari pandangan orang Quraisy. Maka di sanalah mereka akan mengerjakan ibadat. Ketika pemeluk agama Islam meningkat 30 orang lelaki dan perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memilih satu tempat yang agak terpencil, iaitulah rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, dan di rumah itulah Rasulullah menyampaikan segala taklimat, tunjuk ajar dan juga nasihat. Kalau bahasa hari ni orang panggil usrah ataupun orang panggil kuliah. Nabi buat kuliah kat situ di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Seruan ini telah berjaya memberi hasil yang memuaskan, di mana hampir 40 orang telah menyahut seruan Islam. Kebanyakan mereka ini adalah terdiri dari golongan fakir miskin dan hamba sahaya yang tidak ada tempat dalam masyarakat Quraisy. Pengajaran dan renungan. Yang pertama, rahsia berdakwah secara sulit di peringkat permulaan. Rasulullah telah menjalankan tugasnya, iaitu berdakwah secara rahsia, bukanlah kerana takut sesuatu yang akan menimpa ke atas dirinya, kerana baginda sedar ketika mana diturunkan ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan bahawa Tuhan tidak akan membiarkannya keseorangan tanpa pertolongan dan perlindungan darinya. Sesungguhnya kalaulah Tuhan menurunkan ayat menyuruh baginda mara dengan apa yang telah disuruh sejak mula-mula lagi, nescaya Rasulullah tidak akan berlengah sesaat pun untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Tetapi oleh kerana Allah telah mengilhamkan kepadanya, ilham bagi Rasulullah adalah sejenis daripada wahyu, supaya berdakwah di peringkat pertama ini secara sulit dan tidak akan mengajak sesiapa pun kepada seruannya kecuali setelah memastikan bahawa orang itu benar-benar cenderung dan minat kepadanya. Segala-galanya ini merupakan pengajaran dan peiktibaran kepada pendakwah yang terkemudian dan sebagai petunjuk kepada mereka supaya berjaga-jaga dan berwaspada ketika menjalankan tugas ini serta mengkajinya dengan penuh teliti untuk sampai kepada matlamat dan tujuan dakwah. Juga sebagai pengajaran supaya tidak akan menyerah bulat-bulat kepada Allah dan bertawakal kepadanya, kerana cara ini sedikit sebanyak akan melemahkan dan meracuni asas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi cara ini bertentangan dia bertentangan sekali dengan tabiat seruan Islam. Dari sini nyatalah kepada kita di mana dalam menjalankan tugas dakwah, mengikut polisi dan teknik yang diharuskan ini adalah satu polisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sebagai ketua dan imam, bukanlah sifatnya sebagai seorang nabi yang bertugas menyampaikan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata.
Oleh yang demikian adalah wajar sekali bagi semua pendakwah di setiap zaman menjalankan polisi dan taktik yang sesuai secara rahsia atau terang-terang, menggunakan kekuatan ataupun lemah lembut mengikut keadaan dan suasana. Inilah polisi yang dan kesesuaian ataupun flexibility yang telah digariskan oleh syariat, iaitu 4 garis dan corak dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdakwah bersembunyi-sembunyi dalam keadaan yang memedurkan terus terang. Tidak boleh bertolak ansur dengan seteru. Yang dipandang boleh menggunakan kekerasan dan tidak boleh berdiam diri untuk menentang orang kafir bila keadaan dan suasana yang membenarkan. Kerana itu juga para jumhurul fuqaha dengan ijma' memutuskan bahawa apabila muslimin berada dalam keadaan lemah kerana bilangan anggotanya masih sedikit dan berkeyakinan bahawa mereka akan dibunuh tanpa dapat bertindak balas sesuatu terhadap musuh, maka dalam keadaan begitu hendaklah diutamakan muslihat menjaga diri. Kerana tipu muslihat dalam perjuangan merupakan muslihat menjaga kepentingan agama, sama ada yang diijtihad itu tepat ataupun tidak tepat. Al-Aiz bin Abdul Salam telah menetapkan bahawa menceburkan diri ke dalam jihad seperti ini adalah haram. Katanya, kalau sudah pasti kehancuran, pasti tidak dapat bertindak balas, pasti kehilangan nyawa muslimin, dan dengan itu pihak kufar akan merasa senang hati. Sebaliknya, pihak muslimin akan berduka cita, maka sudah tentu di situ kerosakan semata-mata ia tidak mengandungi sebarang muslihat ataupun polisi langsung. Saya pernah saya berkata, saya itu maknanya Dr. Said Ramadan Al-Buti, mengutamakan muslihat diri dalam keadaan begitu hanya pada zahir sahaja, tetapi pada hakikat dan matlamat jangka panjang sebenarnya merupakan muslihat ataupun polisi agama, di mana muslihat agama diperlukan dalam keadaan yang seperti itu supaya nyawa muslimin kekal selamat untuk menghadapi masa depan dengan jihad dalam medan perjuangan yang terbuka di masa akan datang. Jika tidak, maka kemusnahan mereka dikira sebagai mudarat, memudaratkan agama Islam itu sendiri, dan ia dikira sebagai membuka jalan di hadapan pihak kafir untuk membolehkan mereka merempuh halangan-halangan yang ada di hadapan mereka. Ringkasnya adalah wajib berdamai atau merahsiakan dakwah sekiranya dakwah cara terbuka atau berperang boleh membawa kemudaratan atau kerugian, tetapi tidak harus pula merahsiakan dakwah jika keadaan membenarkan dan memberi faedah. Tidak harus juga berdamai dengan orang zalim dan orang-orang yang menunggu peluang untuk melakukan kezaliman kalau sudah berkemampuan dan sudah lengkap kemudahan, kekuatan dan pertahanan. Di saat itu tidak harus mengundur diri dari berjihad, yakni berperang terhadap golongan kufar bila mereka sudah cukup segala persiapan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, poin kita yang pertama ialah Nabi SAW melakukan dakwah secara bersembunyi. Melakukan dakwah secara bersembunyi, tak beritahu orang, jumpa senyap-senyap, jumpa secelah lorong, dan bila cukup ramai, akhir Nabi buat pertemuan sulit di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Arqam ni dia agak jauh daripada orang. Kalau kita ni macam kalau orang kata macam apa nama, kalau Kubur Gajah ni macam lorong 9 ke atas bukit tu, begitulah kalau bahasa mudahnya. Itu kalau saya bagi ibarat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, dia jauh daripada orang. Jadi bila sampai 40 orang, Nabi buat perjumpaan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk ajar akidah, untuk berbincang tentang orang kata apa nama, asas-asas tauhid.
Ini peringkat awal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi persoalannya ataupun topik utamanya ialah bagaimana sebenarnya asas dakwah secara bersembunyi. Kalau bahasa mudahnya ialah dakwah ni asalnya tak boleh sembunyi. Dakwah ni original defaultnya adalah terang-terangan. Kalau tak terang-terangan, orang tak panggil dakwah. Mesti dakwah ni kita, apa yang kita tahu tentang akidah, tentang tauhid, kita nak sampaikan kepada orang. Jadi kalau kita sembunyi, akhir kita seorang je tahu, tak jadi dakwah. Jadi original dakwah ni ialah terang-terangan, perlu disampaikan secara terbuka. Tetapi kadang-kadang suasana yang tertentu memerlukan kepada disembunyikan gerakan ataupun disembunyikan keislaman. Ini pada peringkat awal, dalam keadaan yang tertentu. Jadi disembunyikan, orang kata gerakan dakwah Islam ni, dia adalah merupakan strategi. Sebab itu ada setengah orang tak faham ni, macam Dato' Suri sebut, asyik nak gedah je, tak tengok keadaan, tak tengok suasana. Sebab apa? Atas dasar tawakal, kita bantu Allah, Allah bantu kita, tak ada strategi, akhirnya dia lingkup. Bila dia lingkup, akhirnya dia suuzon dengan Allah. Sebab apa? Allah tak tolong. Padahal dia tidak mencari asbab. Mencari asbab, contohnya untuk protection, itu juga adalah kewajipan. Antaranya ditunjukkan oleh Nabi, Nabi mencari asbab untuk menyelamatkan dakwah daripada dikesan oleh musuh pada peringkat awal. Takut-takut kalau mereka akan dihentam, dibunuh dan seumpamanya. Jadi kaedah ni bukan kaedah yang baru. Dia juga merupakan kaedah yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Seperti contoh kita ambil Nabi Ibrahim. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ni pada peringkat awal dia seorang-seorang je Islam. Tak ada orang Islam, dia seorang-seorang je Islam. Dalam keadaan raja pada waktu itu, kalau ada orang yang mengaku ada Tuhan yang lain, maka mereka akan dijatuhkan hukuman dan mereka akan dibunuh. Ini yang berlaku pada zaman itu. Jadi Nabi Ibrahim ni dia seorang-seorang je beriman. Ayah dia tak beriman, mak dia tak beriman, adik-beradik, kawan-kawan dia tak beriman. Dia seorang-seorang. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Dia declare tak? Dia tak declare. Tapi apa dia buat? Dia ambil peluang. Ni saya dah sebutkan ialah dia dari segi gerakan dia tersembunyi. Tetapi dakwah itu, logik itu cuba disampaikan secara terbuka. Apa Nabi Ibrahim buat? Pada satu hari, orang Babylon ni dia akan sambut perayaan. Bila sambut perayaan, mereka akan keluar daripada Babylon. Tinggal ibu kota akan terbiar kosong. Jadi waktu orang ajak Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, jom kita pergi pesta. Ini hari perayaan ni. Diorang ajak pergi pesta. Nabi Ibrahim jawab apa? Inni saqim, aku demam. Ni kalau dulu saya pernah ada satu subjek, tajuk dia ialah strategi dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Quran, 3 tempat Nabi Ibrahim tak cakap tu. Yang pertama antaranya ialah bila orang ajak Nabi Ibrahim pergi ke pesta, Nabi Ibrahim kata aku tak nak pergi. Dia tak kata begitu. Dia tak kata ni maksiat, dia tak kata begitu. Apa dia jawab? Aku demam. Inni saqim, aku demam. Jadi alasan demam ni alasan viral zaman Nabi Ibrahim ni, pakai alasan demam ni. Dia kata demam padahal dia tak demam pun. Sebab apa? Nabi Ibrahim punya perancangan ialah bila dia orang keluar semua, Nabi Ibrahim nak pergi pecah patung-patung yang ada orang sembah. Jadi bila dia orang keluar daripada Babylon, Nabi Ibrahim ambil kapak, dia pecahkan semua berhala. Dan dia tinggalkan satu berhala paling besar. Berhala paling besar ni pula, dia ambil kapak tu, dia letak atas kepala bau berhala. Jadi bila kaum dia balik, mereka terkejut tengok patung mereka pecah
Tuhan mereka dah hancur. Siapa yang buat? Tak tahu. Jadi mereka terkejut. Ada orang berani pergi pecahkan Tuhan dia. Ni Tuhan kepada Babylon. Babylon ni tuan-tuan dan sekalian antara salah satu kuasa besar dunia pada waktu itu. Ni bukan macam kampung Kebun Gajah ni, bukan macam negeri Selangor. Ni merupakan kuasa besar dunia pada waktu itu. Jadi bila pecah, diorang tertanya, siapa yang buat? Akhirnya mereka pun dengarlah desas-desus. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Yang kita duk dengar ni dalam masyarakat kita, ada seorang nama Ibrahim. Dia ni antara orang yang dikatakan anti berhala. Orang semua okey, dia seorang je dengar-dengar lah ada orang sebut dia anti berhala. Tapi sahih tak sahih dengar-dengar. Akhirnya mereka tangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim buat? Dia tanya, wahai Ibrahim, adakah kamu yang pecahkan berhala ni? Nabi Ibrahim jawab apa dia? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ni ulama kata kali kedua Nabi Ibrahim tak cakap tu. Tak cakap tu sebab dia, orang tanya dia, wahai Ibrahim, adakah kamu yang pecahkan berhala ni? Dia kata tak, bukan aku. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang pecahkan patung ni semua ialah ni hak paling besar. Sebab hak tu saja yang dia tak pecahkan, dia tinggal dia biarkan tak pecah. Hak paling besar dia ambil kapak, dia letak atas kepala bahu hak patung tu. Baik. Jadi Nabi Ibrahim kata bukan aku. Kamu tengok ni patung hak paling besar sebab dia tak pecah. Jadi dia lah yang pecahkan orang lain. Kemudian pula dia kata hak yang tadi tu Quran sebut. Antara tafsir sebut poin tambahan Nabi Ibrahim apa dia? Dia kata sebab apa kamu tuduh aku? Aku tak ada motif. Patung hak paling besar ni dia ada motif sebab dia tak puas hati kamu semua banyak sangat Tuhan. Jadi dia tak puas hati, dia ada motif untuk pecahkan patung lain. Jadi orang Babylon kata mustahil. Nabi Ibrahim kata kalau kamu tak percaya, kamu tanya dia. Nabi suruh tanya patung. Jadi orang Babylon kata, mu ni gila ke Ibrahim? Nak tanya patung mana boleh bercakap? Nabi Ibrahim kata, dah kamu tahu patung tak boleh nak bercakap, sebab apa kamu pergi sembah dia? Kamu hak boleh bercakap, bijak, pandai, boleh bercakap, pergi sembah patung hak tak boleh nak bercakap. Jadi orang kata apa? Orang Babylon ni, dia sebenarnya tak asuk, dia tahu tu dia Tuhan. Dia tahu tiap lain, sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, hatta buat PhD jadi profesor, tu je Tuhan, tak ada Tuhan lain. Ini hak pendidikan dia orang ni sampai tahap tak pernah berfikir tentang Tuhan melainkan patung. Jadi bila Nabi jawab macam tu, mereka mula berfikir, betul juga. Nak tanya patung tak nak bercakap. Kemudian Nabi Ibrahim kata, dia yang pecah sebab dia tak puas hati kamu pergi sembah patung lain. Patung dia orang jawab, mustahil Ibrahim, dia boleh bergerak. Mustahil dia boleh pecahkan. Nabi kata, dah kamu yakin dia tak boleh nak bergerak, tak boleh pecahkan patung lain, maknanya kamu yakin dia tak boleh beri mudarat. Jadi kalau kamu yakin dia tak boleh beri mudarat, macam mana kamu sembah dia? Nabi Ibrahim, dia tak kata aku anti berhala. Dia main logik. Jadi akhirnya orang Babylon mula berfikir, kemudian mereka tak ada hujah. Lalu dalam Quran sebut, lepas Nabi Ibrahim bagi logik punya logik, akhirnya mereka mula bertanya diri mereka sendiri, betul juga apa yang Ibrahim kata. Tapi Nabi Ibrahim tak kata dia Islam. Dia tak kata aku anti berhala, tapi dia bagi logik sehingga orang musyrikin Babylon mula berfikir. Kemudian bila dah tak ada hujah, maka tak ada alasan lain, mereka tak boleh nak jawab hujah logik Nabi Ibrahim. Lalu akhirnya Namrud kata, raja dia nama Namrud kata bakar Nabi Ibrahim. Itu yang akhirnya mereka kumpulkan kayu api. Setiap orang diarahkan bawa kayu api, kumpul dan ikat Nabi Ibrahim kat tengah. Dan mereka jatuhkan hukuman bunuh ke atas Nabi Ibrahim dengan cara dibakar di khalayak ramai. Bila dibakar, tiba-tiba Allah bagi mukjizat tak terbakar. Ada riwayat kata pesta bakar Nabi Ibrahim ni bukan sehari ni, bukan 2 hari, ada yang kata sampai 30 hari pesta bakar Nabi Ibrahim. Yang jadi pesta tu bukan apa, api tak padam. Nabi Ibrahim duduk kat tengah, semua nampak. Tapi Nabi Ibrahim duduk kat tengah tu relax je, tak terbakar, tak apa. Mereka nak masuk tak boleh, nak pergi tangkap tak boleh, nak padam api tak boleh.
yang menyebabkan dengan peristiwa bakar Nabi Ibrahim tak hangus ini menyebabkan orang-orang yang boleh terima logik yang diberikan oleh Nabi Ibrahim akhirnya masuk Islam. Dan ada riwayat kata ibu bapa Nabi Ibrahim pun akhirnya masuk Islam disebabkan peristiwa Nabi Ibrahim tak hangus dibakar oleh api. Pada ayah Nabi Ibrahim ni kerja dia supply berhala, tukang pahak berhala ayah Nabi Ibrahim. Itu mereka awal lah. Tapi ada riwayat kata akhirnya ayah Nabi Ibrahim masuk Islam. Jadi maknanya dakwah secara sembunyi ni bukan Nabi Muhammad buat aja, termasuk bapa kepada rasul-rasul, antaranya ialah Nabi Ibrahim yang melaksanakan strategi dakwah secara sembunyi, tak declare Islam dia tapi dia declare dakwah logik untuk orang ramai berfikir. Ini yang pertama kalau kita ambil. Dan termasuk juga umat-umat yang lain, rasul-rasul yang lain. Antara yang jelas kalau kita tengok antaranya kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni kalau kita tengok mereka awal dia zaman dulu ni tuan-tuan, dia kerajaan zaman dulu dia ada menteri sihir. Sebab sihir di zaman dulu ni dia sangat efektif. Sampai tahap setiap kerajaan ada menteri sihir, termasuk zaman ini. Dia ada menteri sihir, tapi menteri sihir tua dah. Jadi raja kata dah tua dah, mungkin tak panjang umur. Maka raja minta dia cari perantis, cari anak buah, latih untuk nak ganti dia sebagai ahli sihir di raja. Jadi akhirnya adalah seorang budak yang akhirnya terpilih. Dalam Quran sebut ghulam, tapi tak sebut nama dah, dia sebut ghulam. Ghulam ni bahasa kita budak. Jadi budak ni jadi perantis. Waktu dia jadi perantis, ulang-alik pergi belajar sihir di istana. Tengah-tengah jalan dia jumpa dengan sekumpulan rahib yang menyampaikan dakwah ajaran tauhid secara senyap-senyap bersembunyi. Ini macam Nabi lah, mereka awal maknanya dia jumpa dalam rumah, usrah dalam rumah, bincang tauhid dalam rumah, yang akhirnya budak tadi on the way pergi belajar sihir di istana, dia singgah dekat rahib. Balik daripada istana petang, dia singgah dekat rahib. Menyebabkan ada pergi ke istana lewat sampai, balik daripada istana balik ke rumah lewat sampai. Jadi bila lewat sampai ke istana, menteri dia tanya, sebab apa kamu lewat? Apa budak ni kata? Dia tak kata aku singgah belajar kat rahib, dia tak kata begitu. Ni yang kita kata strategi dakwah ni ada benda yang untuk protection. Dia haruskan sokongnya orang kita sebut berbohong lah. Tapi dari segi istilahnya dia panggil tauriah. Tauriah ni lain sikit daripada berbohong. Nanti kita akan ceritakan nanti insyaAllah. Jadi budak ni kata, aku lewat sebab apa? Sebab mak ayah suruh buat kerja kat rumah dulu. Jadi menyebabkan lewat sampai. Bila balik rumah pula, mak ayah pula marah. Sebab aku balik lewat. Dia pula kata sebab Tok Guru sihir tu banyak sangat subjek, jadi menyebabkan lewat sampai. Padahal dia lewat sampai istana, dia lewat balik rumah sebab dia singgah dekat rahib tu. Bukan sebab banyak kerja. Jadi itulah kerja budak ni tiap-tiap hari. Yang akhirnya satu hari dia nak pergi ke istana, ada satu binatang yang sekat jalan orang ramai. Ringkas ceritanya, binatang ni besar, mustahil boleh bunuh. Lalu dia ambil satu batu, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau betul ajaran rahib ni, maka matikan binatang ni dengan batu tadi. Ringkas ceritanya, dia lantar batu tadi, akhirnya binatang tu mati. Sampai ke istana peristiwa ini, dia menyebabkan akhirnya orang kata hebat budak ni sampai tahap dia boleh bunuh binatang hanya dengan batu. Ringkas ceritanya, dalam istana ni ada seorang buta, menteri. Ni buta kecil ni. Ni bukan buta sebab kecil manis ni. Ni buta sejak daripada kecil. Bahasa kita ni kalau buta dari kecil ni mustahil boleh berubat. Jadi akhirnya budak ni dia berjaya sembuhkan mata menteri ni. Bila dia berjaya sembuhkan mata menteri ni, menyebabkan menteri tadi terkejut. Dia kata hebat
ilmu kamu sudah kalahkan ilmu tok guru kamu. Sebab tok guru dia pun tak boleh sembuhkan mata dia, tapi budak ni berjaya sembuhkan mata dia. Lalu budak ni kata, yang sembuhkan mata kamu ni bukan sihir, bukan ilmu sihir yang aku belajar daripada menteri sihir tu, tapi yang sembuhkan mata kamu ni ialah Allah. Siapa Allah? Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan Raja, Tuhan semua. Jadi menteri ni, macam saya kata tadi lah, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, tak pernah belajar ada Tuhan melainkan Raja. Raja je dia tahu Tuhan. Tiba-tiba budak ni kata ada Tuhan lain, namanya Allah, Tuhan semua. Jadi nak percaya tak? Tak mau percaya sebab mata dia sembuh. Tuhan Raja tak pernah sembuhkan mata dia. Akhirnya menteri tadi beriman. Baik. Bila menteri tadi beriman, mata celek, jumpa Raja, Raja terkejut. Tengok menteri dia hak buta daripada kecil, celek mata. Lalu Raja pun puji. Dia kata hebat budak ni, lebih hebat daripada tok guru dia, sedangkan tok guru dia pun tak boleh sembuhkan mata yang buta. Jadi menteri ni pun katalah, dia kata yang sembuhkan mata patik ni bukan sihir, tapi Allah, Tuhan budak, Tuhan hamba, Tuhan tuanku, Tuhan semua. Raja ni bila dengar ada Tuhan yang lain, marah, tangkap menteri tadi dan paksa dia beritahu daripada mana dia belajar ilmu ni, ada Tuhan lain ni. Kalau ceritanya tak tahan kena seksa, dia pun beritahulah tempat ni begam-begam. Akhirnya semua ahli tauhid tadi kena tangkap. Bila kena tangkap, masing-masing dipaksa untuk murtad, keluar daripada agama tauhid. Ada yang mati kena gergaji, ada yang mati kena sembelih, dan specialnya budak ni payah nak mati. Orang lain kena gergaji, kena belah, kena belah hidup-hidup. Jadi budak ni hukuman dia ialah raja suruh ikat buang ke laut, dia mati lemah. Jadi sampai ke laut, akhirnya budak ni kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku. Akhirnya air laut bergoncang, semua tentera yang ikat, yang bawa nak buang dia ke laut, semua masuk dalam laut mati. Tapi dia seorang selamat. Bila dia selamat, apa dia buat? Dia tak lari. Nampak pada suruh selamat tu, nampak macam nak lari tak? Tak. Dia minta, ya Allah, selamatkan aku. Allah selamat. Bila Allah selamatkan dia, dan kemudian akhirnya dia balik semula jumpa raja. Raja, aku hidup ni. Marah raja. Raja tak puas hati. Raja ikat sekali lagi, suruh tentera lain pergi buang. Oleh kerana laut payah mati, suruh buang daripada bukit, lempar daripada gurun. Jadi sampai atas bukit, budak ni berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku. Bukit bergoncang, semua tentera jatuh ke bawah, dia seorang selamat. Dia lari tak? Tak lari. Dia balik semula jumpa raja, dia kata, raja, aku selamat. Raja kata, macam mana nak bunuh budak ni? Lalu budak ni akhirnya dia kata, nak bunuh hamba boleh. Ada satu cara. Tuanku kumpulkan semua rakyat di satu padang yang luas, pacak kayu, ikat patik dekat kayu tu, ambil busur panah dan panah tepat pada dahi, kemudian kena baca dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Jadi raja pun dah geram sangat buat macam budak tu suruh. Akhirnya kumpul orang ramai di satu padang, dan raja sendiri kena buat, dia tak boleh orang lain. Jadi raja sendiri kena tarik panah tu, kena sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan budak. Raja pun buatlah, tarik busur dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Akhirnya budak tadi mati syahid. Bila mati syahid, rakyat kecoh. Sebab apa kecoh? Raja sebut satu perkataan yang mereka tak pernah dengar, yang mereka dia ajar sebelum ni. Raja, Tuhan hanya raja je, tak ada Tuhan lain. Tiba-tiba raja sendiri yang mengiktiraf ada Tuhan lain. Siapa dia? Tuhan budak. Dan budak ni special, orang tahu dia ni liak nak mati. Lalu akhirnya orang ramai masuk Islam. Bila orang ramai masuk Islam, raja pula dah kecoh. Akhirnya dia arahkan tentera kepung tempat tadi, gali parit dan cek setiap orang.
Kalau orang tu terus dalam agama tauhid, maka dicampakkan dalam parit yang dinyalakan api, dibakar hidup-hidup. Yang murtad, yang keluar balik daripada agama tauhid ataupun yang tak ikut agama tauhid, maka dilepaskan. Maka peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa Ashabul Ukhdud ataupun ahli-ahli parit. Ini kita ambil contoh antara macam mana sebenarnya dakwah itu disembunyikan. Tapi macam yang disebutkan oleh Dr. Syed Ramadan Al-Buti tadi, disembunyikan dakwah untuk apa? Nabi sembunyikan dakwah untuk apa? Bukan untuk keselamatan diri, tapi dengan tujuan untuk keselamatan dakwah itu sendiri. Dengan maksud ialah kita yang bawa dakwah 2-3-4 orang ni, orang lain masa tu tak beriman lagi. Kalau 2-3-4 orang ni mati, siapa yang akan bawa dakwah? Itu antara faktor kenapa mereka sembunyikan dakwah. Macam Nabi Ibrahim, kita ambil. Sebab apa disembunyikan dakwah? Sebab kalau diisytiharkan awal-awal, kena tangkap, bunuh, habis. Jadi sebab itu dia sembunyikan dakwah bukan untuk diri dia, tapi untuk keselamatan dakwah. Kalau untuk keselamatan diri, Nabi Ibrahim tak akan buat kecoh. Dia akan buat seorang-seorang je, senyap-senyap ibadat, semayang, bawa diri. Tak. Tapi dia buat tu ialah untuk momentum dakwah. Untuk nak sebarkan dakwah, selamatkan pendakwah dan sebarkan dakwah. Itu dia punya strategi. Sama juga dengan Ghulam tadi. Ghulam tadi kalau dia sembunyikan dakwah untuk selamatkan diri, lepas Allah selamatkan dia daripada laut, lepas Allah selamatkan dia daripada bukit, nescaya dia akan lari. Tapi tak. Dia balik semula jumpa raja. Sebab apa? Sebab nak cari kaedah yang lebih baik, macam mana satu tindakan walaupun dia terkorban tapi boleh mengislamkan ramai orang. Ini kisah Ashabul Ukhdud yang kita baca tadi. Mungkin yang terakhir kita boleh renung sikit tentang satu kisah lagi, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni ada yang kata 6 orang, ada yang kata 5, ada yang kata 7. Wasabi'uhum kalbuhum, 6 termasuk seekor anjing yang follow dia orang dalam pelarian tadi. Jadi waktu raja mengaku Tuhan, raja tengah mengaku Tuhan, kemuncak kekuasaan, tiba-tiba ada 6 pemuda yang bangkit menyatakan kami beriman kepada Allah dan kami tak beriman kepada kamu sebagai Tuhan. Okey. Jadi bila dia bangun macam tu, menyebabkan orang terkejut. Kemudian akhirnya dia dijatuhkan hukuman bunuh. Dijatuhkan hukuman bunuh. Dan akhirnya menyebabkan 6 orang ni lari. Dalam kisah tadi mereka menyebut, sebab apa kita lari? Bukan nak selamatkan diri. Lari ni sebab kita 6 orang ni beriman, tak ada orang lain. Kalau kita ditangkap, dibunuh, siapa nak bawa Islam lepas ni? Itu yang menyebabkan mereka lari selamatkan diri, tapi bukan kerana nak selamatkan personal diri, tapi sebab nak selamatkan dakwah yang mereka bawa, dengan maksud kalau mereka ditangkap, dibunuh, maka tak akan ada lagi orang yang akan bawa dakwah di negara tersebut. Akhirnya mereka lari sampailah satu tempat, masuk dalam gua, mereka letih sangat tidur. Lepas mereka tidur, mereka bangun rasa lapar. Bila rasa lapar, mereka bincang, kita ni kena hati-hati, jangan orang tahu kita 7 orang tak boleh pergi makan. Kalau pergi makan nanti orang perasan. Kena cari seorang saja untuk 6 orang ni, pilih seorang untuk pergi cari makanan di pasar. Jadi akhirnya seorang pun pergilah daripada 6 orang tadi sampai di pasar kena tangkap. Sebab apa kena tangkap? Kena tangkap sebab apa? Sebab biwariqikum hazihi, pergilah ke pasar dengan duit perak ni. Jadi dia pun ambil duit perak tadi, dia pergi membeli di pasar. Bila membeli di pasar, bayar dengan duit perak, kena tangkap. Sebab apa kena tangkap? Sebab duit perak ni duit yang digunakan 300 tahun lepas. Ni duit lama. Jadi orang tuduh dia ni pencuri. Ni curi duit daripada mana? Ni bukan duit sekarang. Ni duit 300 tahun lepas.
Sebenarnya mereka tak tahu mereka tidur 300 tahun. Mereka ingat ada yang kata 2 jam, ada yang kata separuh hari. Ada paling lama pun mereka kata 2 hari. Itu paling lama di kalangan diorang yang estimate berapa lama mereka tidur, dan mereka tak tahu sebenarnya mereka tidur 300 tahun. Baik. Jadi bila kena tangkap, orang kata dia pencuri, kena seksa, mereka ceritanya dia pun dedah lah yang dia ni adalah orang yang diburu oleh satu raja, oleh satu kerajaan, yang mereka lari dan mereka tidur dalam gua. Mereka tidur dalam gua, mereka ingat mereka tidur sehari 2 hari, rupanya mereka tidur 300 tahun. Jadi kebetulannya ataupun hikmahnya ialah Allah tidurkan mereka 300 tahun. Apa sebab? Untuk Allah perlihatkan bahawa Allah yang jaga dakwah dia. Tapi mereka hanya mengambil sebab. Macam kalau kita ambil contoh, siapa beri rezeki, kita sebut Allah kan. Dan sebab apa kita pergi kerja? Sebab kita ambil sebab. Betul Allah bagi, tapi Allah juga perintah kita bekerja. Sebab apa? Bekerja itu asbab dapat rezeki. Allah perintah kita mengambil sebab. Sama juga yang jaga Islam tu siapa? Allah. Tapi Allah perintah kita mesti ambil asbab-asbab keselamatan. Jadi dalam kisah tadi, mereka duk sebut masa lari, kalau kita ditangkap, kita dibunuh, habislah Islam. Lalu Allah tidurkan mereka 300 tahun. 300 tahun tidur, bangkit, bangun daripada tidur, mereka tengok apa berlaku. Waktu itu negara sudah Islam. Jadi bila disebut yang dia ni lari daripada raja yang nak bunuh dia orang, jadi semua tanya bukti. Mereka pun tunjuklah bukti berjam-jam. Akhirnya mereka dimuliakan oleh kerajaan tersebut. Sebab apa dimuliakan? Sebab kerajaan itu kerajaan yang beriman. Dah berubah daripada 300 tahun lepas. Dan kisah mereka lari ini adalah kisah yang masyhur. Ramai orang tahu, dan kisah ini menjadi legenda. Menyebabkan kisah yang diperturunkan satu generasi ke satu generasi. Mereka dengar dulu ada 6 pemuda yang lari tapi tak tahu apa cerita. Lepas mereka tunjukkan bukti-bukti termasuk duit lama yang mereka bawa, akhirnya masyarakat dan juga raja pada waktu itu pergi ziarah gua tempat mereka tidur. Dan selepas mereka dilayan dengan baik selepas 1 hari, ada yang kata selepas 3 hari, mereka semua akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mereka bangun sehari 2? Untuk Allah tunjukkan kuasa dia, bahawa waktu tu dia 6 orang je beriman, tak ada orang lain. Tapi bila Allah nak ubah, itu kerja Tuhan. Jadi sebab tu akhirnya selepas 300 tahun semuanya beriman. Jadi kisah Ashabul Kahfi ni dia merupakan kisah yang sama juga diambil oleh para Nabi dan Rasul. Mana ambil sikap hati-hati, ambil sikap halusi, dan juga Nabi kita Muhammad SAW juga tunjuk contoh dan teladan, iaitu Nabi SAW pada peringkat awal berdakwah secara sulit, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, jumpa dekat lorong-lorong, tak jumpa dekat orang ramai bincang-bincang Islam, takut orang dengar, dan akhirnya bila dah ramai sampai 40 orang, lalu akhirnya dibuat perjumpaan dekat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai langkah dakwah yang awal. Dan benda ni berlaku bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi berlaku selama 3 tahun. Ini antara hikmah yang paling penting yang perlu kita ambil pengajaran dari segi hikmah dakwah yang dibawa oleh bukan saja Nabi kita Muhammad SAW, tetapi dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi insyaAllah pada bulan depan kita masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu yang dinamakan ataupun tajuk yang kedua, poin yang kedua daripada tajuk yang pertama, iaitu berkenaan dengan individu-individu yang paling awal masuk Islam di peringkat dakwah secara sirriyah ataupun dakwah secara tersembunyi. Di sana ada sahabat-sahabat besar macam Sayyidina Umar, dia tak masuk Islam waktu ni. Sayyidina Umar ni orang Samsin, orang Gedebek,
Yang akhirnya Sayyidina Umar ni antara orang yang Nabi doakan, ya Allah ya Tuhanku, perkuatkan Islam. Dengan masuk Islamnya salah seorang daripada dua Umar, satunya Umar bin Hisham, satu lagi Umar Al-Khattab. Ini dua orang samsing di Mekah. Jadi dua orang samsing ni Nabi doa kepada Allah supaya Islam salah seorang ni. Pada Umar bin Hisham tu pak saudara Nabi, waris Nabi. Tapi yang masuk Islam tu bukan Umar bin Hisham, tapi masuk Islam tu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi Sayyidina Umar ni dia masuk Islam di waktu Nabi menyampaikan Islam secara terang-terangan. Jadi insya-Allah yang ni kita akan bincang pada bulan depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.